Selamat siang dan bertemu sekali lagi dalam channel Belajar Matematik Om Zaimus. Hari ini kita membahaskan satu subtopik dalam chapter 11 Matematik tingkatan 2 iaitu transformasi isometri. Subtopik tersebut ialah translasi. Baik, untuk translasi, pelajar kena ingat satu perkara sahaja iaitu vektor translasi. Baik, apakah itu vektor translasi? Mari kita lihat contoh yang berikut. Baik, katakanlah diberi satu objek dan satu image. Maknanya bila diberi objek dan image, pelajar dikehendaki menentukan dia punya vektor translasi. Baik, untuk kita menentukan vektor translasi, cukup kita mengambil satu bucu daripada objek. Contohnya, katakanlah kita ambil bucu yang ini. Okey, kita ambil bucu yang ini. Ini di objek. Kalau di image, bucu tersebut ialah yang ini. Okey, jadi untuk menentukan dia punya vektor translasi, kita gerakkan secara mengupuk terlebih dahulu. Iaitu kita kira seperti ini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Kemudian dia naik ke atas sebanyak 2 unit ke atas. 1, 2. Jadi vektor translasinya ialah 9. Kita tulis sebagai 9, 2. Okey. Bila dia bergerak ke kanan, maknanya dia bergerak 9 unit ke kanan, maka cara kita tulis ialah positif 9. Kalau dia bergerak ke kiri, negatif. Begitu juga kalau dia bergerak ke atas, positif. Kalau dia bergerak ke bawah, ialah negatif. Jadi jawapan dia ialah 9, 2. Baik, kita lihat contoh 2. Okey, kita lihat contoh 2. Baik. Katakanlah ini adalah satu objek, ini adalah satu image. Jadi kita ambil saja satu bucu. Katakanlah kita nak bucu yang mana? Kita nak bucu yang ini. Okey, kalau di objek di sini, maka di image-nya bucunya menjadi yang ini. Jadi kita buat pergerakan secara mengupuk terlebih dahulu. Okey, kita gerakkan untuk ini ke sini, kita gerakkan mengupuk dahulu iaitu 1, 2, 3, 4. Iaitu 4 unit ke kiri. Kalau 4 unit ke kiri, maka jawapan dia ialah negatif 4. Okey. Kemudian, kita gerakkan dia ke atas. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi, bila dia bergerak 6 unit ke atas, cara tulis dia ialah 6. Positif 6. Jadi, inilah dia punya vektor translasi. Ingat, pergerakan tu ialah dalam bentuk X dan Y. Di mana X ialah pergerakan dia adalah dalam bentuk X dan Y. Okey. Di mana X ialah pergerakan mengupuk, kalau ke kanan positif, ke kiri negatif. Dan Y ialah pergerakan sama ada ke atas atau ke bawah. Kalau ke atas positif, ke bawah negatif. Ini yang dikatakan sebagai vektor translasi, iaitu pergerakan X dan pergerakan Y. Okey, untuk memahami lebih lanjut lagi, kita lihat contoh yang berikut. Iaitu contoh 3. Okey, kita lihat gambar dalam contoh 3. Okey, katakanlah kita ada gambar. Okey, ini adalah objek dan ini adalah image. Sekali lagi, kita ambil satu bucu saja. Tak perlu 2 bucu. Satu bucu dah mencukupi. Okey, katakanlah kita ambil bucu yang ini. Di objek di sini, maka di image bucunya menjadi di sini. Jadi kita gerakkan secara mengupuk dahulu, sama ada ke kanan atau ke kiri. Tapi dalam soalan dalam contoh 3 ini, kita tidak ada pergerakan ke kanan atau ke kiri. Dia hanya ke bawah. Okey, bila ke bawah, ingat vektor translasinya adalah negatif. Jadi kita kira sekarang. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Jadi cara kita tulis ialah vektor translasi dia ialah, sebab dia tak ada ke kanan, dia tidak ada ke kiri, maka vektor translasi dia ialah kosong. Bila dia ke bawah, 9 unit ke bawah, negatif 9. Ini dia punya vektor translasi dia. Okey, untuk contoh yang terakhir, contoh 4, kita lihat. Okey, untuk contoh 4, katakanlah ini dia punya objek dan ini dia punya image. Jadi sekali lagi kita ambil satu bucu sahaja mencukupi. Katakanlah kita ambil bucu ni.
Di objek ini bucu dia. Jadi kalau di image, mestilah ini dia punya bucu dia. Jadi kita lakukan pergerakan secara mengupuk dahulu, iaitu pergerakan X dahulu. Iaitu kita kira sekarang 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Jadi 11 dia dah sampai dah. Dia tak ada ke atas lagi, dia tak ada ke bawah. Jadi bila dia dah sampai, maka kita tulis vektor translasi dia ialah, sebab dia ke kanan, maka ke kanan ialah positif, kita tulis 11. Dan dia tidak ada ke atas, dia tidak ada ke bawah. Jadi 11, 0. Jadi ini adalah dia punya vektor translasi. Jadi pelajar, kalau katakanlah dia beri gambar, objek dan image, pelajar dikehendaki menentukan vektor translasinya buat macam ni, iaitu pergerakan X dan pergerakan Y. Baik, kita lihat pula bentuk soalan yang lain melibatkan translasi. Kali ini kita nak lukis dia punya image. Bagi objek, kalau vektor translasi diberi. Okey, kita lihat contoh 5. Okey. Katakanlah ini adalah objek. Diberi vektor translasi ialah 8, -3. Pelajar dikehendaki melukis image dia di bawah translasi yang diberi ini. Jadi sekali lagi kita tengok bucu-bucu dia. Okey, katakanlah kita ambil bucu yang ni. Okey, sebab 8 ialah positif, maka dia bergerak ke kanan sebanyak 8 unit. Sebab 3 ialah -3, maka dia bergerak ke bawah sebanyak 3 unit. Jadi kita ambil satu bucu. Okey, kita katakanlah kita ambil bucu ni, kita gerakkan 8 unit ke kanan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kemudian dia turun 1, 2, 3. Jadi dia jadi di sini. Okey, bucu ni jadi bucu ni. Kemudian kita ambil bucu yang ini pula. Okey, kita gerakkan 8 unit ke kanan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3. 3 unit ke bawah. Jadi menjadi ini. Kemudian kita ambil bucu yang ini. Okey, kita gerakkan 8 unit ke kanan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Turun 3. 1, 2, 3. Jadi dia menjadi yang ini. Bucu yang ini kita gerakkan 8 unit ke kanan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Turun 3 unit ke bawah. 1, 2, 3. Jadi dia menjadi yang ini. Dan bucu yang terakhir yang ini. Okey. Okey, kita gerakkan 8 unit ke kanan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Turun ke bawah 3 unit. 1, 2, 3. Okey, bila semua bucu-bucu kita telah gerakkan menggunakan vektor translasi yang diberi, iaitu 8, -3, kita sambungkan titik-titik yang kita telah plotkan ini. Maka kita sambung seperti ini dengan menggunakan pembaris. Jadi inilah dia punya image. Jadi ini objek, kita labelkan sebagai image. Okey. Jadi kalau pelajar dikehendaki melukis image bagi objek ini di bawah translasi yang diberi, okey, macam ni cara dia. Kita gerakkan ikut vektor translasi. Okey. Ambil satu bucu ni, kita gerakkan 8, -3. Ambil bucu ni, bucu ni, bucu ni dan seterusnya bucu yang terakhir. Okey, kalau kurang jelas kita tengok contoh yang terakhir, iaitu contoh 6. Okey. Kita lihat contoh 6. Okey, sekarang kita lihat ini adalah objek dan apa vektor translasi yang diberi? Yang diberi ialah 7, 5. Jadi kita tengok bila 7 positif maka dia bergerak ke kanan. Bila diberi 5 positif maka 5 maknanya bergerak ke atas. Sebanyak 5 unit. Okey. Okey, sekarang kita gerakkan. Okey, ambil satu bucu. Bucu mana yang kita nak mulakan terlebih dahulu? Okey, terserah kepada pelajar. Kalau nak ambil bucu ni, kita gerakkan 7 ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ke kanan. Kemudian naik 5 unit ke atas. 1, 2, 3, 4, 5 di sini. Okey. Bucu yang ni pula 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5 di sini. Okey. Dan bucu yang ni pula 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5 di sini.
Dan bucu yang ni 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5. Bucu yang ni gerakkan 7 unit ke kanan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5 di sini. Okey. Dan bucu yang terakhir, kita ambil bucu ni, kita gerakkan 7 unit ke kanan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Naik 5 unit ke atas. 1, 2, 3, 4, 5. 5 unit ke atas. Jadi bila semua bucu-bucu ni kita telah plotkan, maka kita sambung dengan menggunakan pembaris. Okey, sekarang kita sambung. Okey, kita sambung. Dan kita sambung yang terakhir. Okey, jadi inilah dia punya image. Apabila kita lukis, kita peroleh image seperti ini dan kita labelkan sebagai I. Jadi pelajar biasanya dalam bab translasi hanya ditanya kebanyakan soalan tanya dua perkara saja. Yang pertama seperti tadi, kita kena nyatakan vektor translasi apabila objek dan image diberi. Okey, dan untuk contoh 5 dan contoh 6, kita hanya diarahkan untuk melukis image apabila vektor translasi telah diberi. Jadi itu saja berkaitan dengan translasi. Om harap pelajar semua faham dan banyakkan latihan untuk memahami topik translasi ini lagi. Jadi itu saja, sekian, terima kasih, sampai jumpa.